Okey, kaedah penggantian soalan C saya bagi guideline macam mana awak nak buat supaya awak lebih jelas lah. Okey, kaedah penggantian kita kena gantikan satu pemboleh ubah untuk dapatkan nilai bagi pemboleh ubah yang lain itu maksud dia lah. So kita akan buat ni adalah soalan. So kita akan tulis ni adalah persamaan 1 So ni adalah persamaan 2. So kita akan selesaikan untuk persamaan 1 dulu so kita akan selesaikan. So bawa dia ke bawah. Okey, so kita nak cari X sama dengan negatif 2 tulis je selepas angka sama dengan tu terus masukkan. So yang 3Y ni yang kita bawa ke seberang. Okey, 3Y kita bawa ke seberang. Tengok tandanya apa sebelum ni, tambah, bila pergi ke seberang dia akan jadi tolak 3Y. So ni adalah persamaan nombor 3. Okey, sekarang kita nak gantikan sebab tu namanya ganti kaedah penggantian kita nak gantikan nilai X ini gantikan persamaan nombor 3 ni ke dalam persamaan nombor 2 ni nombor 2 ni. Okey, sebab yang satu kita dah dapat, sebab dia tak boleh selesai. Sebabnya bila melibatkan nombor dan pemboleh ubah, kita tak boleh nak selesaikan especially bila melibatkan operasi tambah dan tolak So kita akan masukkan saja X ni sama dengan negatif 2 tolak 3Y dalam persamaan 4X tambah 2Y sama dengan 12. So X kita yang ni jadi dia panjang lah. So kita akan tulis balik, tak ada X lagi dalam persamaan penggantian ni So 4X tadi kita dah dapat tolak 2 tolak 3Y dia punya persamaan dia ni ni nilai X. Okey, yang kita masukkan yang ni yang kita dapat persamaan tadi. So kemudian tambah 2Y sama dengan 12. Okey, so kita akan selesaikan ni, darab dalam kurungan. So you kena darab 4 darab negatif 2, kemudian 4 darab 3Y. So bila 4 darab dengan 3Y, dia akan dapat Y ni tetap sama So dia akan dapat, you darabkan saja nombor dia. So 4 darab 3, 12. So yang ni 12Y. Okey, yang ni berapa? 4 darab negatif 2, you akan dapat negatif 8. So kita akan tambah 2Y sama dengan 12. Okey, ni selesaikan salin balik. Tapi yang ni dah dapatkan dia punya penyelesaian dia Next, lepas awak dapat ni, barulah awak akan samakan. Mana yang sama tu, contohnya katakanlah kita dapat tadi ada negatif 12Y tambah 2Y kan. So kita kat sini So kita dapat tadi negatif 8 tolak 12Y tambah 2Y sama dengan 12. So yang ni mana dapat yang ni? Yang ni dalam kurungan ni. Okey, sekarang cari yang sama pemboleh ubah. So yang sama adalah 12Y dan 2Y. Okey. So kita tengok ni negatif 12Y tambah 2Y. Berapa dapat? So tambah lagi 2. So tekan kalkulator lah. Okey, you tekan kalkulator. So dapat berapa Y kat sini? Sini. Ni Y So sama dengan, tulis balik ni 12. Yang nombor ni bawa ke seberang. So dia akan jadi, ni tanda negatif bawa ke seberang, dia akan jadi tambah 8. So yang kita nak cari adalah Y saja. Bila Y, dia ada perkali kan, yang awak dapat berapa tadi. So berapa yang awak dapat tadi. So you akan, ni 12 tambah 8 adalah, 12 tambah 8, 20. Bahagi dengan berapa yang awak dapat perkali dia kat bawah ni. Okey, nilai dia lah So barulah awak dapat Y sama dengan berapa kat sini. Okey, so Y sama dengan berapa kat sini. Okey, lepas kita dah dapat Y tadi, katakanlah you dah dapat figure dia. So kita akan buat, gantikan pula sebab tadi yang persamaan pertama ni dia tak selesai dia cuma ada dalam bentuk persamaan juga.
So kita nak gantikan nilai Y yang awak dapat tadi ni, yang kat bawah ni, nanti awak tulis berapa. Okey. Dalam persamaan nombor 1. Okey, dalam persamaan nombor 1 sebab nombor 1 tadi dia tak dapat selesai. So kita nak cari nilai X sebab nombor 1 persamaannya senang nak cari X. Boleh terus dapat. Okey, so dia akan pergi kepada X sama dengan X tambah 3Y yang awak dapat dekat bawah tadi ni. Ni nanti awak tuliskan berapa. So sama dengan negatif 2. So ni X yang kita nak cari. X yang kita nak cari. X yang kita nak cari. Tulis balik dalam yang selepas sama dengan. So yang awak dapat darab ni bawa ke seberang. So tandanya tambahkan. Dia akan jadi tolak. Tolak berapa yang awak dapat dekat sini ni. Okey. So, you dapat berapa yang awak darabkan? Dapatlah nilai X terus. So, kita dapatlah nilai X. Selesaikan yang ni. Y tadi kita dah dapat. So, itu adalah kaedah penggantian. Dia jalan kerja dia panjang. So, awak kena buat satu-satu. First, saya kata kena selesaikan dulu persamaan 1. Jadikan dia persamaan nombor 3. So, dia tak akan selesai. Okey, dan yang tak selesai itulah kita akan masukkan ke dalam persamaan nombor 2. So, jalan kerjanya jadi panjang. So, kita akan darab dalam kurungan. Kemudian, next berikutnya, kita akan samakan operasi yang melibatkan, kita akan samakan pemboleh ubah yang sama. Okey, kita akan selesaikan. So, kita akan ambil daripada selepas saja nombor ni. Setiap kali awak buat, dia mesti sekali dengan tanda dia ni. Kalau positif, positif lah. Kalau tolak, tolak lah. Okey, so selesaikan. Okey, next. Yang nombor ni, kita bawa dia ke seberang, ubah tandanya. So, dapatlah Y sama dengan berapa. Tapi sebab Y ni dia ada perkali ni. Bila ada perkali, at the end, you kena bahagi dengan perkali tersebut untuk dapat nilai Y. Dapat nilai Y, kita akan gantikan nilai Y yang kita dapat tadi dalam persamaan yang pertama. Masukkan balik persamaan yang pertama ni. Sebab tu kita tulis 1, 2 dan 3. Okey, next. Selesaikan saja berdasarkan kepada nilai Y yang kita dah dapat. You akan dapat nilai X. Okey, Okey, baik. Saya tunjukkan macam mana caranya untuk kita mencari nilai pemboleh ubah dengan menggunakan kaedah penghapusan. So, first kali kita tengok kepada soalan contoh A. 2X tambah 4Y sama dengan 6. Persamaan pertama. So, ini kita tulis dia persamaan 1 lah. Okey, yang kedua adalah 2X tambah 2Y sama dengan 14. Ini adalah persamaan 2. Baik, melalui kaedah penghapusan, maksudnya dekat sini kita akan hapuskan satu pemboleh ubah. Okey, pemboleh ubah tu kita hapuskan sama ada dengan cara kita menambah ataupun menolak dalam kedua-dua persamaan. So, antara persamaan 1 dan 2, kita akan tengok mana yang kita tengok sama dia punya nilai perkali dan pemboleh ubah. So, kalau kita tengok kat sini, X dan Y yang sama itu adalah 2X, betul tak? Kat sini 2X, yang bawah pun sama 2X. So, bila sama, so kita akan tolakkan dia jadi kosong. So, dah tak ada. Kita akan tolak ataupun tambahkan dia jadi tak ada. So, kita akan tengok kat sini. So, ni operasinya tolak sebab dalam kaedah penghapusan, dia boleh jadi tambah, boleh jadi tolak dia punya operasi dia. Kalau dua-dua tu nombor positif, bila kita nak hapuskan, so kita kena tolak kalau dua-dua tu positif. Sebab nombor kita ada positif, ada negatif. Tu kena jaga-jaga pada tanda tu. So, kita tolak. So, maksudnya 2X tolak 2X, dia akan hapus. So, semua kita akan tolak. Persamaan 1 akan tolak dengan persamaan 2. So, yang 4Y dia akan tolak dengan 2Y. Ni akan tolak juga. So, 6 ini juga akan tolak dengan 14. So, kita akan dapatkan satu sahaja persamaan dia. Sebab ni dah kosong. So, kita akan tulis ni kosong lah. Tambah, okey, 4Y tolak 2. 4 tolak 2 jadi 2Y. Sama dengan 6 tolak 14. So, kita akan dapat nombor negatif. So, awak kena tekan 6 tolak dengan 14. Negatif 8. Okey.
Negatif 8 So kosong tak payah kita buat. So kita akan terus tulis 2y sama dengan negatif 8. Kosong patutnya bawa ke seberang lah. Biasa kita buat bawa ke seberang. Kita akan tolak kan. So tak payah tolak lah. So dia memang 8. So kita akan cari y sahaja sama dengan negatif 8 dibahagi dengan perkali iaitu 2. So 2 darab 4 So y sama dengan negatif 4. So kita akan gantikan jawapan kita y sama dengan negatif 4 dalam persamaan 1 lah sebab biasanya kita akan pergi kepada persamaan 1. Okey. Persamaan 1. Saya tulis lengkap supaya awak boleh nampak Okey. So kita tulis balik 2x y itu dah berubah menjadi negatif 4 lah So 2x tambah 4y. Y tadi kita buat negatif 4 sama dengan 6. So selesaikan 2x 4 darab 4 16 kita ada tanda negatif, betul tak? So kita dapat negatif 16 sama dengan 6 So 2x yang kita nak cari sama dengan 6. Saya kata apa saja yang kita buat persamaan lepas tulis tanda sama dengan adalah nombor selepas sama dengan So yang ni tolak bawa ke seberang dia akan jadi ni, sebenarnya tambah dengan tolak dia akan jadi tolak kan. So kita akan bawa ke seberang. Okey, kita dapat 6 tambah 6. Kenapa tambah 6? Sebab tadi tu adalah tolak, bawa ke seberang akan jadi tambah. So dapatlah kita cari x sama dengan 6 tambah 6 12. Kita bahagi dengan perkali. Perkali kita adalah 2. So bahagi 2. So x kita sama dengan 6. Macam mana boleh dapat 6? 12 bagi 2 lah. So kita dapat 6. So kita akan dapat nilai x sama dengan 6, y sama dengan negatif 4. Okey, kita teruskan dengan contoh yang kedua. Dia bagi y sama dengan 3x tambah 1, x tambah 2y sama dengan 16. Baik, perbezaan dengan persamaan sebelum ni, awak tengok yang dia bagi nilai pemboleh ubah biasanya sama dengan ni adalah nombor bulat kan. So kalau nak senang untuk awak buat, kita gantikan dulu yang persamaan pertama ni dalam bentuk macam persamaan kedua. So nombor bulat tu dekat hujung sama dengan So kita tulis balik supaya mudah untuk awak selesaikan. So kita akan buat y. Yang ni tambah 3x ni sebenarnya dia adalah nombor positif. So bawa ke seberang dia akan jadi tolak. So tolak 3y sama dengan 1. Bawah dia adalah x tambah 2y sama dengan 16. Yang persamaan bawah ni nombor 2 ni dia tak berubah sebabnya dia memang begitulah biasanya yang kita buat latihan So kita akan tulis sini persamaan 1, yang ni adalah persamaan 2. Macam kaedah penggantian juga tulis persamaan. Okay, next kita tengok tadi saya kata kaedah penghapusan, kita akan hapuskan satu pemboleh ubah supaya nilainya jadi kosong. So kat sini tengok ada tak yang sama? Tak ada kan? Yang ni y, yang ni 2y, yang ni 3x Yang tu 3x, yang ni x. So tak sama. Bila tak sama, kita kena kita ditolak kan? 3x sama dengan. So kita kena samakan dulu. Tengok y ni dia perkali dia 1 bila perkali 1 boleh tak darab dengan 2? Boleh kan? So 1 darab 2. So untuk awak ubah pemboleh ubah ni, awak boleh pilih mana-mana yang awak nak ubah. Yang menyenangkan, jangan yang bagi susah. So awak nak ubah 3x pun tak apa, tak ada masalah. So macam saya nak ubah y. Okay, senang sebab dekat depan kan. So y kita akan darabkan dengan perkali dia 2. Jadi semua ini kita akan darab dengan 2. Daripada y, x dan juga nombor bulat ni semua kita akan darab dengan 2. So kita salin balik dengan mengubah dia punya jawapan dia dah kita darabkan 2. So 2 darab y dia akan dapat 2y. Okey, tolak masih lagi tolak, 3 darab 2 dia dah jadi 6x. Sama dengan 1 darab 2 dia akan jadi 2. So persamaan nombor 2 dia tak berubah. So kita buat balik 2y sama dengan 16. Okey.
Next, barulah kita selesaikan. Tengok ni 2Y, kita nak letak tanda operasinya tambah ataupun tolak, kita bergantung kepada nombor itu sendiri. Kalau dia nombor positif dengan positif, memang kita hapuskan, kena tolak. Tapi kalau nombor itu negatif, ada positif, awak kena tengok balik. Tolak dengan tolak jadi apa? Kalau tolak dengan tambah jadi apa? Hapus tak? Jadi kosong. Okey, sekarang yang kita nak pilih adalah 2Y ini dengan 2Y. Dia sama sama perkali, sama pemboleh ubah. So kita nak hapuskan nombor positif dengan positif, so kita akan tolakkan. Jadi semua ini yang sama ini kita akan tolakkan juga. Okey. So kita akan dapat 2Y tolak Y sama dengan kosong. Okey. Negatif 6X. Dia akan jadi macam ni sebenarnya. Negatif 6X tolak X. Tolak dengan tolak saya kata jadi apa? Jadi tambah. Seumpamanya macam 6 tambah 1, kita dapat 7. Operasinya masih lagi tolak. So 7X sama dengan 2 tolak 16, kecil tolak besar, dia akan dapat jawab negatif. Seumpama macam 16 tolak 2, kita dapat negatif 14. Okay, so saya kata dalam pemboleh ubah tak ada negatif, so kita akan tumpangkan, kita akan bebankan dekat nombor. So nombor memang ada positif negatif, so tinggallah X yang kita nak cari. So negatif 14 akan dibahagi dengan perkali 7 ni, bawa ke seberang, dia akan jadi bahagi 7. So potong-potong, tanda negatif dengan negatif bila ada 2, dia akan hapus jadi positif. So X sama dengan 14 bagi 7 adalah 2. So kita akan gantikan dalam persamaan pertama. Kita akan gantikan nilai X sama dengan 2 dalam persamaan 1. Okey, so kita tulis balik persamaan 1 yang kekal, bukan yang dah darab dengan 2 tadi. So Y yang kita nak cari, tolak 3X, X sama dengan 2, sama dengan 1. So Y sama dengan, Y 3 kali 2 6, so Y tolak 6 sama dengan 1. So Y sama dengan 1, bawa ke seberang, 6 ini kita akan tambah dengan 1. So Y sama dengan 7. So dapatlah kita jawapan X sama dengan 2, Y sama dengan 7. Okey, kita pergi kepada contoh C pula. Soalan C ni saya ubah. So ni yang betul dia lah. Negatif 2X tolak 4Y sama dengan 24. Okey, persamaan kedua adalah 3X tambah Y sama dengan 4. So kita tengok kat sini, saya kata nak pilih pemboleh ubah tu terpulang pada awak nak pilih mana satu yang awak nak hapuskan. So yang paling senang lah, kita tengok kat sini, X kita tak boleh 2 darab satu nombor dapat 3 ataupun 3 darab satu nombor dapat 2. So kita tengok Y pula. So Y ni perkalinya 1 yang persamaan 2 ni. So 1 kita boleh darab dengan 4. So kita hanya ubah satu persamaan saja, tak perlulah ubah dua-dua persamaan. So yang persamaan 2 ni kita akan darabkan dengan sifar 4. Okay, so kita akan selesaikan lah. Okay, kita tulis balik supaya mudah untuk kita buat penghapusan. So persamaan pertama 2X tolak 4Y sama dengan 24. Yang ini adalah persamaan 1. Okey, yang kedua dah berubah, dia akan jadi 12X. Darabkan dengan 4. So tambah dengan 4Y sama dengan 4 darab 4, 16. So ini adalah persamaan 2. Okey, next barulah kita hapuskan. Nak letak dia punya operasinya tambah ataupun tolak adalah bergantung kepada nombor itu. Kalau nombor positif tak ada masalah untuk kita tolak. Tapi kalau ada positif ada negatif, awak kena tengok balik-balik, kena kira. Kalau misalnya awak letak tanda tolak, apa jadi pada nilai itu? Hapus ke? Dia jadi kosong ke? Dia masih ada nilai. Kalau ada nilai maksudnya dia tidak hapus. So kita tengok kat sini, sebelum kita nak letak tanda operasi tambah tolak, yang kita nak hapuskan adalah Y. So kita tengok negatif 4. Negatif 4 kalau kita letak sini,
Okey, ni kita bawa ke bawah. Negatif 4, kalau kita letak tanda operasinya adalah tolak. Tolak 4Y. 4 ni adalah nombor positif. Saya tak tulislah tanda positif. So, dia akan jadi macam ni. Tolak dengan tolak dia jadi tambah. So, dia akan jadi umpamanya macam tambah lah. Tapi jawapan kita negatif. So, dia akan jadi negatif 8Y. Kita tak nak. Kita nak hapus. So, kalau kita letak dia operasinya tambah. So 4Y tambah dengan tambah dia akan jadi tambah, tak ada masalah sebab tu saya tak letakkan tanda tambah pada 4Y yang nombor 2 ni. So kita tengok 4 tolak 4, yes, dia dapat kosong. So bila kita dapat kosong ni yang kita panggil dia penghapusan. So kita akan letak tanda operasinya adalah tambah. So bila letak tambah, operasinya kita dah tahu tambah. Jadi persamaan pertama mesti tambah dengan persamaan nombor 2 sebab kita nak tahu operasinya tambah. Okay, so kita tengok negatif 2 tambah 12. Umpama macam 12 tolak 2 sebenarnya. So kita akan dapat dia negatif 2 tambah 12. So kita akan dapat 10. Sekejap saya padam yang ni. So kita dapat 10. Tadi berapa tadi? Tambah 4Y. So kita akan dapat 10x. Tak ada tanda negatif So tolak kosong. So bukan tolak kosong tadi dia jadi tambah kan. So tambah kosong sama dengan 24 tambah 16 berapa? 24 tambah 16 kita dapat 40. So kat sini 40. Okay. So next tadi kata kenapa tambahkan 4Y, negatif 4Y tolak tambah 4Y, kita dapat kosong kan. Kosong tu nombor perantara. So kita letaklah tambah. So dia tak ada kesan pun. So kita dah dapat tadi jadi 10x sama dengan 40. So x yang kita nak cari adalah 40 bahagi 10. So dapatlah x sama dengan 4. So kita akan gantikan nilai x4 ni dalam persamaan nombor 1. Dalam persamaan nombor 1. So next 2x dah tak ada lagi nilai x pemboleh ubah x. So kita akan gantikan dia dengan pemboleh dengan nilai 4. Dalam kurungan tolak 4y sama dengan 24. So 2 darab 2 negatif 8 tolak 4y sama dengan 24. Yang kita nak cari adalah negatif 4y sama dengan 24. Ni 8 ni bawa ke seberang. Dia akan jadi tambah 8. So y tolak lagi 4 sama dengan 24 tambah 8 berapa? 24 tambah 8 32. So yang kita nak cari y sebab tanda negatif kita akan tumpangkan kat nombor. So 32 bahagi dengan negatif 4. So dapatlah y sama dengan negatif 8. So kita dapat jawapan kat sini x sama dengan 4, y sama dengan negatif 8. Okey, kita pergi kepada contoh yang terakhir. Contoh yang keempat sama saja. Cuma bila kita banyak buat latihan tu lebih baik lah. So kita tengok kat sini kita ada x, yang ni 4x 3y, ni 6y. Awak boleh pilih saja mana yang awak nak selesaikan. Katakanlah kita ambil y pula y ni kita tengok sini 3y, maksudnya 3 boleh darab dengan berapa berdapat 6? 3 boleh darab dengan 2 kan. So kita guna sifir 2 lah. Okey, so kita akan ganti, kita akan ubah yang atas persamaan pertama barulah kita tulis. So kita akan dapat 2x, mana dapat 2x, x darab 2 tolak dengan 2 darab 3 6y sama dengan 4 darab 2 8. Ni adalah persamaan 1. Okey, kemudian bawah ni tidak berubah, you salin balik saja. Kena buat juga 2 kali sebabnya kita nak hapuskan, kalau tak nanti awak tersilap bila kita ambil yang atas soalan tu. Kalau misalnya awak tak tulis semula,
dia akan menyebabkan awak confuse nak tolak yang mana satu sebab ada bercampur kat sini. So macam ni kita tahu dah letak 1 dan 2. So kita nak hapuskan yang Y lah. 6Y dia dah sama, cuma saya kata dalam kita nak meletakkan tanda operasi kena tengok, saya kata macam saja contoh C tadi. Kena try juga So dia negatif 6Y. Kalau kita letak dia tolak tolak dia akan jadi sini tambah tambah 6Y. So tolak dengan tambah dia akan jadi tolak. So umpama macam 6 tolak negatif 6 tolak 6, maksudnya dia tambah. So dia akan jadi 12Y. Kita tak nak dia dalam bentuk 12, kita nak dapat kosong. So negatif 6Y, kalau kita letak dia tambah, tambah 6Y, dia akan dapat kosong. So kita letak operasinya tadi sama macam contoh C. So operasinya adalah tambah. Jadi semua kita kena tambah. Mesti cuba. Jangan awak terus letakkan tanda operasi tolak tu maksudnya hapus. Tidak. So ada yang melibatkan operasi tambah. Kalau bila melibatkan nombor negatif dan positif. Kena jaga-jaga pada nombor negatif positif ni. So kita tambah saja. So 4 tambah 6 4 tambah 2 sama dengan 6X. So yang ni kosong dah, sama dengan 8 tambah 4 12. So yang kita nak cari adalah X. 12 kita bahagikan dengan 6, dapatlah X sama dengan 2. So gantikan X. Macam ni kita tak payah letak kosong lah. Sebab kosong tu kita memang dah tahu ni. Kita letakkan saja dia punya pemboleh ubah yang satu lagi. So kita akan gantikan X sama dengan 2 dalam persamaan pertama. So kita tulis balik. X tadi dah jadi 2. Tolak ni salin balik yang asal. 3Y sama dengan 4. So yang kita nak cari adalah bahagian Y. So 4 ni 2 bawa ke seberang dia jadi bawa ke seberang dia jadi tolak. So dia jadi tolak 2. So yang kita nak cari adalah Y. So Y sama dengan 4 tolak 2 dia jadi 4 tolak 2 dia jadi 2. So bawah tu ada negatif 3. So jawapan kita di dalam bentuk pecahan. So kita dapatlah X sama dengan 2, Y sama dengan negatif 2/3. Yang ni tak apa sebab jawapan kita dalam bentuk pecahan, tak ada masalah untuk nilai yang kedua yang kita nak cari. Kalau nilai yang pertama kita nak cari tu dalam bentuk pecahan, agak sukar untuk awak nak menyelesaikan pemboleh ubah yang kedua. Mesti ada salah dari segi awak meletakkan persamaan tu tadi. So biasanya jawapan yang kedua tu dalam bentuk pecahan tak ada masalah, jawapan kita masih lagi betul. Cuma kalau yang pemboleh ubah yang first tu yang kita cari, dia dapat pecahan, agak sukar untuk awak selesaikan. Kebarangkalian salah tu memang tinggi sebab dia dalam bentuk pecahan lagilah sukar untuk awak selesaikan.